السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik, kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam. Kita berhenti di muka surat kalau Jawi 134. Huraian sifat bijaksana. Ini sifat fatanah. Jadi sifat wajib bagi Nabi, para Nabi tuan-tuan, semua Nabi dan Rasul. Dia ada sifat wajib. Sifat wajib ni ulama ambil daripada Al-Quran dan dalam hadis. Nabi mesti ada sifat ni: siddiq, amanah, fatanah dengan tabligh. Jadi kita berhenti di huraian yang ketiga. Sifat wajib bagi Nabi, yakni Nabi mesti fatanah. Apa itu fatanah? Bijaksana. Bijaksana lain tuan-tuan. Pandai, bijaksana dia akan sebut. Bijaksana ni dia lebih pada hikmah tuan-tuan. Belum tentu orang pandai dalam satu benda dia bijaksana. Ada orang dia pandai matematik tapi dia tak bijaksana. Ada orang dia pandai fizik, pandai kimia tapi dia tak bijaksana. Bijaksana ni lebih kepada cara berfikir untuk menguruskan kehidupan dan menghadapi masalah. Itu bijaksana. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, masa saya ambil SPM, ada satu budak India di Ipoh, dia dapat SPM sebelah 10A+, 1B+. Hebat tu tuan-tuan. 10A+, 10A atas pada 90 markah dia, A+. Macam saya dulu A1, 10A1, 1B3. Tapi pelajar tu bunuh diri. Pasal dia target sungguh. Bahasa Melayu dapat A+, dan bahasa Melayu dapat B3, dan dia bunuh diri dia. Maknanya dia pandai tapi dia tak bijak mengurus hidup dia. Bijak tapi tak pandai urus. Ada orang yang bijak tuan-tuan, pandai kerja hebat, belajar hebat, tapi kahwin sehari dua hari bercerai. Dia tak bijak mengurus emosi dia. Tak bijak dia nak berhadapan dengan situasi dalam hidup dia. Ada orang dia bijak tapi dia tak pandai. Dia pandai tapi dia tak bijak. Hikmah ni maksudnya kebijaksanaan. Macam mana dengan kebijaksanaan kita, kita boleh menyelesaikan kehidupan. Kita boleh mententeramkan hati yang gundah gulana. Macam mana kita gunakan perkataan ni? Bagaimana tindakan kita boleh mententeramkan orang, menyelesaikan masalah. Itu panggil bijaksana. Dia bijaksana ni, dia lebih hebat daripada pandai. Biasanya orang yang bijaksana ni dia memang pandai. Biasanya kalau dia bijaksana, dia memang pandai, itu saja. Dia pandai mengurus emosi dia, mengurus masalah dia, bagaimana nak ungkap perkataan dia pandai. Biasanya kalau dia bijaksana kat situ, dia pun memang pandai tuan-tuan. Tapi tak semua yang pandai itu bijaksana. Dia dipanggil dalam bahasa apa? Dalam bahasa mantik dia dipanggil umum khusus mutlak. Tak semua yang pandai itu bijak, tapi yang bijak tu mesti pandai. Contoh yang pandai siapa? Yang pandai Abu Jahal. Abu Jahal pandai tuan. Kita tak boleh nafikan Abu Jahal tu pandai. Pandai. Sebab tu orang Arab panggil dia Abul Hakam, bapa kepandaian, kebijaksanaan. Tapi Nabi panggil dia Abu Jahal, bapa kebodohan. Abu Jahal memang pandai, tapi dia tak bijak. Kenapa dia tak bijaksana? Pasal dia tak beriman. Dia tahu Nabi itu betul, tapi dia mengutamakan nafsu dia. Dia tak dapat terima Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib lebih mulia pada Bani Makhzum. Maka dia lawan Nabi sampai akhir hayat dia. Maksud dia pandai soal kehidupan dia, tapi dia tak bijaksana memikirkan yang lebih jauh. Jadi dia tak bijaksana.
Ramai musuh-musuh Islam yang menentang Nabi SAW bukan calang-calang, pandai-pandai. Pandai buat peperangan, pandai buat perniagaan, pandai buat ni, pandai buat senjata, tapi tak bijaksana. Nak buat keputusan yang terbaik untuk hidup dia. Kadang dia lebih utamakan emosi dia. Tak bijak lah tu. Lebih utamakan kesedapan yang sementara berbanding dengan kebaikan yang akan datang. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah beza bijaksana dengan pandai. Orang bijaksana mesti dia pandai. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan, huraian sifat bijaksana. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata mengarang, huraian sifat bijaksana, salah satu daripada sifat istimewa yang dikurniakan kepada Rasul itu ialah fatanah, bijaksana, iaitu kebijaksanaan dalam memberi keterangan dan hujah, pandai bagi menegakkan kebenaran dan untuk mematahkan hujah-hujah orang yang mengingkarinya. Firman Allah ayat 165 An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang telah kami utuskan semuanya pembawa berita gembira kepada orang yang beriman dan berita amaran kepada orang kafir, supaya tidak ada bagi manusia alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah diutuskan Rasul. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maksud Rasul-Rasul ni bukan jalan-jalan. Nabi Allah Ta'ala sebut ni, mereka adalah pemberi peringatan dan pemberi ancaman. Maknanya kalau orang yang tak bijak, dia tak boleh menyampaikan. Macam mana nak menyampaikan peringatan? Macam mana nak menyampaikan ancaman? Bukan semua orang bijak, tuan-tuan. Nabi ni betul-betul bijak sehingga dia pandai macam mana nak sampaikan risalah yang Allah berikan kepadanya. Baik. Kemudian bijak tak bijak tu sehingga Allah Ta'ala sebut supaya manusia ni tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Bijaknya Nabi SAW ni, para Rasul tuan-tuan, dalam berdakwah sehingga kan manusia nanti di akhirat dia tak ada alasan. Dia tak boleh kata dulu panggil Nabi ni tak elok, Nabi ni cerita tak jelas, Nabi ni panggil dia tak elok, contohnya lah. Ataupun dia cara dia penyampaian ni kami tak faham. Dia tak ada alasan. Sebab ada orang kadang-kadang penyampaian dia ada setengah syarah. Saya pernah jumpa profesor hebat, penulisan dia hebat. Bukan senang nak dapat profesor kosong. Profesor Madya ni susah juga, tapi biasa-biasa aja. Profesor kosong tu, kalau nak emeritus tu lagi susah lah, diraja tu lagi susah lah. Nak dapat profesor tu kena banyak penulisan. Dia profesor tu penulisan banyak, tapi jangan bagi mic, dia tak pandai cakap. Tulis pandai, mic dia tak reti. Ada orang tapi buat penulisan dia ada. Tapi Nabi-Nabi ni bijak dalam tindakan dia dan percakapan dia pandai. Macam mana nak sampaikan kepada manusia sehingga kan manusia ni tak ada lagi alasan di hadapan Allah. Ayat ni juga tuan-tuan menjadi bukti bahawasanya orang yang mati sebelum Nabi diutuskan, mereka bukan ahli neraka. Sebab disebut ni, Nabi yang diutuskan ni, mereka ni penyampai berita gembira, yang orang yang taat masuk syurga, pemberi amaran orang yang ingkar masuk neraka, supaya tidak ada alasan pada manusia di hadapan Allah kelak. Makna dia, sebelum diutuskan Rasul, manusia ada alasan. Sebab tu pandangan yang kuat, ayah dan ibu Nabi SAW ahli syurga ataupun bukan ahli neraka. Bukan ahli neraka. Pasal ayah dan mak Nabi meninggal ketika mana Nabi belum diutuskan. Dan jarak antara Nabi dengan Nabi Isa berapa tahun? Hampir 600 tahun. 600 tahun. Hampir 600 tahun. Ini tempoh yang sangat panjang. Lahir-lahir di Mekah dah banyak syirik di situ. Memang ada hadis yang sebut mak dan ayah Nabi dalam neraka, hadis riwayat Imam Muslim. Ada orang kadang-kadang dia kena faham bab hadis ni tuan-tuan. Kena tanya ulama. Sebab hadis ni sebelum dia nak sampai pada Imam Muslim tu, dia jalan ni panjang. Pada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, baru sampai pada Imam Muslim. Jadi mana-mana lafaz hadis yang bercanggah dengan zahir nas Al-Quran, maka hadis tu dia syadz, tak dapat diterima, dhaif. Sekalipun riwayat Imam Muslim. Quran mutawatir. Sama dengan hadis orang duk bergaduh, Aina Allah tu, hadis jariyah.
Nabi tanya kat hamba tu, di mana Allah? Dia kata fis sama, di langit. Jadi Nabi kata bebaskan dia pasal dia beriman. Hadis ni bercanggah. Pertama, Allah Ta'ala bukan macam makhluk, bertempat. Satu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang kedua, asas pada agama ni beriman pada Allah, betul tak? Beriman, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu suruh Allah, barulah orang tu dianggap beriman. Kalau sekadar kata Allah Ta'ala di langit, mana dianggap beriman? Bercanggah dengan usul, kan? Usul keimanan tu bercanggah. Maka hadis ni muttarib, syadz. Jadi ada ulama yang tolak hadis ni. Kalau ulama yang terima pun, dia sebut soal ni bukan soal anil makan, bukan soal tanya di mana Allah, tapi as-su'al anil makanah, soalan tanya di mana kedudukan kebesaran Allah. Arab ni memang kadang dia sebut fis sama, maksudnya Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung. Itu makna bahasa Arab. Bukan tanya tempat. Tanya tempat apa? Tanya tempat. Hang dekat mana? Kat rumah. Hebat hang. Hang dekat mana? Tingkat 14. Hebat. Kita tak anggap tinggi itu hebat. Dia tanya makanah. Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau diterima, itu tafsiran ni. Tafsiran dia begitu. Bukan maksud dia bertempat. Tempat ni makhluk. Baik. Apatah lagi ada hadis yang lain sebut, cerita bagaimana kisah tu seorang hamba yang bisu. Ada riwayat Nabi tanya aina Allah, dia riwayat kata apa? Atasyhadu an la ilaha illallah. Panjang tuan-tuan. Macam-macam. Ada yang Nabi tunjuk isyarat, kisah yang sama. Muawiyah bin Hakam. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, baik tuan-tuan kuat ni. Hello. Ada hak ini boleh? Kuat sangat. Boleh kuat ni. Boleh dah boleh. Oh tak boleh. Pakai hak yang tu lah senang. Hilang pula. Tak apa. Kalau ni boleh je ni. Tak apa. Terima kasih. Tuan-tuan boleh kot tu? Boleh ya. Lagi jelas kan. Baik tuan-tuan. Jadi bila dia sebut li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rasul, makna dia supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutuskan rasul. Sebelum diutuskan rasul, manusia ada alasan. Bagaimana kami nak beriman rasul belum diutuskan? Alasan jelas. Ni jelas, dalil Al-Quran sebut jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, dan kami tidak akan mengazab mana-mana orang kecuali setelah diutuskan rasul. Ini jelas tuan-tuan, jelas je. Maka hadis yang mengatakan ayah dan ibu Nabi dalam neraka, hadis tu bermasalah. Ada kesilapan rawi sebelum sampai pada Imam Muslim, kerana Quran diriwayatkan secara mutawatir. Sebab tu bab hadis ni tuan-tuan kena rujuk ulama. Bukan semua orang yang pandai. Bukan semua orang pandai bab hadis. Ada yang dah mansukh, ada yang umum, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Panjang tuan-tuan. Mana hadis yang diucapkan dulu, mana yang nasikh, mana yang mansukh, panjang tuan-tuan. Tapi zaman sekarang ada orang muda-muda tuan-tuan, betul tak? Baca hadis keluar hukum. Masalah. Jadi masalah. Baik, kemudian dan rasul yang, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, firman Allah Ta'ala lagi ayat 125 surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah wahai Muhammad ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan, dengan penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil-dalil yang membuktikan kebenaran, dan nasihat pengajaran yang baik dengan pengajaran yang menarik, dengan menyebut peristiwa-peristiwa yang mendatangkan iktibar, supaya mereka patuh kepada perintah Allah. Dan berbahaslah dengan mereka yang menentang seruan engkau dengan cara yang lebih baik, iaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik. Dengan yang demikian dapat melembutkan tentangan mereka. Tuan-tuan tengok, kalau Nabi ni tak bijak, takkan Allah Ta'ala suruh Nabi ni bersikap bijak? Allah Ta'ala kata serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan. Maksud kena pandai tuan-tuan. Macam mana uslub nak bercakap dengan orang ni, macam mana cara dia. Bukan semua orang pandai. Ada orang dia baik, tapi dengan orang dia tak pandai cakap. Ada orang dia tak reti.
Dia ni kalau cakap orang lain sakit hati je dah. Tegur orang lain elok, dia tak reti. Dia jenis dia nak smash orang. Si cakap smash. Ada orang lagu tu. Semayang, masjid main, tapi buka mulutnya orang lain sakit hati. Dia tak pandai susun perkataan tu. Ada orang tuan-tuan. Biasanya dia jenis tak bersosial, hidup seorang-seorang, tak menyembang. Dia tak pandai nak faham perasaan orang. Kalau ikut dan dia ini bukan bijak. Dia tak pandai. Itu maksud dia kena pandai susun perkataan tu supaya benda tu sampai pada orang dan dia memberi pengaruh pada orang. Orang boleh berubah dengan kata-kata tu. Itu bijaksana. Nabi ni bijaksana, tu yang Allah Ta'ala kata seru ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah, kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, bukan pengajaran contoh teladan yang tak baik. Itu satu, maksud dia pandai menyusun kata. Kemudian Allah Ta'ala sebut wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara lembah lembut. Sini bijak apa? Bijak mengurus emosi. Ada orang dia tak pandai, dia tak bijak tuan-tuan. Kena provoke sikit, mengamuk. Kau tak bijak urus emosi. Kena bijak tuan-tuan. Orang yang nak menang debat tuan-tuan, nak menang debat, memang ini skill dia tuan-tuan. Hatta orang bukan Islam pun tahu skill ni. Tuan-tuan boleh cuba tengok debat-debat tuan-tuan, orang bukan Islam, Jordan Peterson, orang yang handal-handal ni, dia pun relax tuan-tuan. Kena provoke lagu mana pun tak terkesan. Dia pun tahu bila kita marah, kita kecewa, sedih, nampak di muka kita ni memang kalah debat, memang kalah. Itu je. Hang betul ke hang salah? Bila hang dah emosi, muka dah berubah, marah, orang akan nampak hang salah, orang akan nampak hang tak cerdik. Sebab tu ahli debat yang terror dia kena kuasai kebijaksanaan mengurus emosi. Kena pandai. Lagu mana kena apa? Kena balun memprovokasi, relax. Dia fokus pada dia punya susunan kata-kata dia. Dia fokus pada idea yang dia nak sampaikan. Itu pandai, bijak. Tuan-tuan nak tengok debat-debat tuan-tuan. Saya menarik tengok debat-debat yang di Walanda yang tempat apa? Dia berdebat dengan etis dan sebagainya kan, di taman-taman tu. Tengok bijak tuan-tuan, cara susun. Jangan emosi. Lagu mana pun provokasi, jangan kalah dengan emosi. Ni nampak ni. Di sini tuan-tuan ada, kalau tuan-tuan ingat ASQ dulu kan, betul, kemudian dia haram kan. Pasal ASQ tu bagus, tapi disebabkan dia ada unsur-unsur apa? Kesilapan sikit tuan-tuan. Salah-salah nampak. Macam ASQ memang ada masalah sikit. Tang hujung dia tu ada problem sikit. Problem dari segi akidah dia tu. Tapi pada permulaan tu baguslah. Dia ada apa? IQ dengan EQ kan. IQ intellectual. EQ apa? Emotional. Maksud dia kebijaksanaan mengurus emosi ni. Ni nampak dalam Quran sebut lama lah. Berdebat dengan cara yang lembut, bijak mengurus emosi. Jangan kalah dengan sifat marah tu. Bijak tuan-tuan. Itu Nabi SAW tuan-tuan. Bila Abu Jahal cerca Nabi kan, Nabi diam, Nabi tak lawan, Nabi diam saja. Pasal Nabi tahu bila Abu Jahal main maki hamun, kita balas balik, kita lebih kurang dia. Betul tak? Nabi diam. Kemudian Abu Jahal ketuk kepala Nabi berdarah. Disebabkan kes ni lah tuan-tuan, Hamzah masuk Islam. Hamzah masuk Islam pasal kes ni lah. Kerana Nabi tak melawan bila Abu Jahal kata macam-macam, Nabi diam saja. Lepas tu Abu Jahal geram, dah kata macam-macam, tak balas. Biasalah orang kan, dia nak provokasi kita diam. Dia sakit hati lah pasal kita tak terkesan. Jadi Abu Jahal ketuk kepala. Dia gagal lah tuan-tuan. Dia guna emosi nak menaikkan marah Nabi itu. Tapi Nabi tak terkesan. Dia lagi marah. Dia ketuk kepala Nabi SAW berdarah. Hamzah tahu, Hamzah pergi cari Abu Jahal, ketuk kepala Abu Jahal pula sampai berdarah. Nak cerita juga tuan-tuan, nampak bijaknya Nabi mengurus emosi sampai seorang lelaki masuk Islam, malah menjadi pejuang Islam yang hebat. Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Bijaksana tuan-tuan. Lagi satu tuan-tuan, kalau kita tengok cara Nabi berdakwah ni, dia pandai. Cara Nabi tuan-tuan. Kan orang tanya Nabi SAW kan, sini kan. Nabi bagi jawapan semua tak sama. Ada Nabi kata utama solat di awal waktu lah, jihad ya Allah, berbakti pada ibu bapa lah. Ada yang minta pesan kat Nabi, sini, berilah wasiat pada aku. Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah. Pasal Nabi tahu dia ni marah. Dia ni okey tapi tak marah dia tu. Dia tak boleh kawal marah dia. Yang lain okey tak marah. Nabi kata jangan marah. Dia laki ni dia macam tak berhati, pendeknya. Minta nasihat, Nabi kata jangan marah. Dia main ikut tepi pula. Tak ramai-ramai. Dia ingatkan Nabi tak perasan kot. Lalu mai tanya kat depan, ya Rasulullah, sini beri saya nasihat yang sangat penting. Nabi kata la taghdab, kau jangan marah. Lepas tu dia mai ikut tepi pula. Kan ramai-ramai orang dia ingat Nabi tak perasan.
Ya, dia kata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Nabi kata, la taghdab, kau jangan marah. Dia rasa macam pendek sangat wasiat ni, tapi Nabi bijak. Nabi tahu itu yang sesuai untuk dia, untuk keselamatan agama dan dunia dia. Jangan marah. Ada orang bila marah hidup susah kan. Ada saya tengok ada orang tu marah, kerja semua kena buang. Memang kena buang. Bos tegur sikit dia tumbuk bos. Orang tegur sikit dia lempang orang lain. Memang kena buang lah. Dia pemarah, berani pula tu. Hidup jadi susah kerana perangai dia. Last sekali lelaki tu mai pada belakang. Dengan Nabi tak tahu. Ya Rasulullah sini. Nabi tahu. Nabi kata la taghdab, jangan kau marah. Bijak tuan-tuan. Nabi SAW pernah, Aisyah radhiyallahu anha minta kat Nabi nak berjihad di jalan Allah, nak berperang. Orang perempuan nak berperang sebab pahala besar mati syahid ni. Apa kata Nabi? Nabi tak kata terus apa? Hang mana boleh perang orang perempuan. Ada orang kadang-kadang cara tak pandai jawab. Ada orang tak pandai. Kalau kita lagi jangan duk gatai ada orang lagi kasar. Tak usah duk gatai nak pergi perang. Itu kasar pula. Ada setengah orang kata tak pernah dibuat orang minta nak pergi perang. Orang perempuan apa hang ni? Itu ada lagi. Semua tak kerti tuan-tuan. Tak pandai nak ni. Nak sampai ke orang. Ataupun nak tak boleh. Ataupun setengah orang tak boleh, tak boleh. Pasal apa tak boleh bang? Tak boleh, tak boleh. Ada juga orang lagu tu. Tak usah banyak tanya. Tapi Nabi bijak nak alih perhatian. Nabi kata apa? Nabi kata jihad orang perempuan itu adalah menunaikan haji. Nampak Nabi alihkan. Dan memang betul itu poin dia. Kenapa ulama bahas hadis ni? Kenapa Nabi tak galakkan orang perempuan pergi perang? Pertama, bila perang dia akan bercampur tuan-tuan. Jadi apa? Ikhtilat lelaki perempuan. Boleh jadi terdedah aurat kaki, tangan ternampak tuan-tuan. Itu Nabi kurang galakkan. Kalau ada pun untuk merawat. Ada tapi tak ramai sikit untuk merawat. Yang kedua, Nabi nak bagi tahu, kalaulah situasi yang membolehkan lelaki perempuan bercampur ni, yang tak dapat elakkan, buat haji. Buat haji situasi yang memang tak dapat elakkan, dia akan jadi ikhtilat lelaki perempuan. Tapi tak apa, itu memang kewajipan pun. Jadi bila isi Nabi dengar, begitu. Nampak Nabi alihkan pada benda yang lebih baik, lebih utama. Baik, itu cara uslub Nabi tuan-tuan. Baik, pernah kan Nabi bila turun ayat Quran yang sebut apa? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maksud dia tak keluar zakat. Dan bila berjihad di jalan Allah tak mau keluar. Dia bila nak berperang wajib keluar harta. Bila nak perang perlu keluar harta, kena keluar harta. Nabi bila turun ayat ni, orang yang menyimpan emas dan perak tak mau keluar zakat, tak mau guna untuk perjuangan Nabi, bagi tahu pada mereka dengan azab yang pedih. Dan Nabi kata alangkah malangnya pada orang yang menyimpan emas dan perak tanpa infakkan harta dia, zakat dan di jalan Allah. Sahabat Nabi tanya kat Nabi, jadi kami nak simpan apa? Kalau tak simpan emas dan perak, nak simpan apa? Biasa kalau kita jawapan dia apa? Mesti kita fikir apa? Simpan sikit ke, simpan 1/2 ke, simpan kambing ke, unta ke. Mungkin orang fikir lagu tu. Tak, Nabi bagi harta yang lebih penting daripada yang tu, yang bukan dalam kepala kita. Kita ingat sekadar yang tu saja. Nabi kata apa? Hartanya lebih bernilai tuan-tuan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hendaklah ada pada kamu qalban hati yang penuh kesyukuran, muf'aman bisyukri, hati yang penuh dengan syukur. Ini lebih nilai. Pasal apa? Bila tuan-tuan bersyukur, Allah Ta'ala tambah rezeki. Bijak Nabi. Harta yang mesti ada tuan-tuan adalah hati yang bersyukur. Kemudian walisanan ratiban bidzikri. Harta yang kedua hangpa kena ada lidah yang duk basah berzikir. Yang tu bila berzikir istighfar tuan-tuan, Allah mudahkan urusan kita. Ada hadis antara zikirnya istighfar lah. Man aksara minal istighfar, siapa banyak istighfar, ja'alallahu kullahu kullu hammin faraja. Siapa banyak minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan setiap kesedihannya kegembiraan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, tiap-tiap kesempitan itu ada jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala bagi rezeki dengan jalan dia tak sangka. Itu Nabi kata, itu lagi penting. Lidah ni banyak berzikir, termasuk istighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga apa?
isteri yang baik. Mana dia apa? Isteri ni teman kita dunia akhirat. Kalau isteri tuan-tuan baik, boleh dengar kata tuan-tuan dah boleh hidup 20 tahun, 30 tahun, pegang elok-elok lah. Pegang elok-elok lah. Itulah teman kita dunia dan akhirat. Baik. Kemudian tuan-tuan, itu kita sebut Nabi SAW ni bijak, pandai tuan-tuan nak sampaikan pada umat ni. Bagaimana nak sampaikan. Baik tuan-tuan, kemudian kiranya Rasulullah sekiranya Rasul-Rasul itu bodoh dan tidak bijak, sudah tentu mereka tidak dapat menjalankan tugas mereka menyampaikan seruannya dengan baik. Tak boleh tuan. Tak bijak nak susun perkataan. Macam mana? Tuan-tuan ingat saya cerita kat tuan-tuan dulu kan, ada seorang lelaki yang jumpa Nabi SAW. Dia mengadu kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni memang nak masuk Islam, tapi saya ni tak boleh tinggal berzina. Dia suka berzina. Zina banyak pasangan, boleh dengan perempuan ni, perempuan tu, cari tua muda dia boleh cari. Dia kata, benarkah aku berzina? Kata, nak masuk Islam tak ada masalah, dia boleh kekal dalam Islam, semayang, puasa, zakat, haji tak apa, tapi bab berzina ni dia tak boleh tinggal. Dia kata, syok tuan-tuan. Dia minta kat Nabi kebenaran supaya Nabi bagi dia apa? Satu kebenaran khusus, keistimewaan. Walaupun dia dalam Islam tapi dia berzina. Dia rasa dia tak boleh tinggal ni benda yang cukup nikmat. Tapi Nabi bijak tuan-tuan. Orang biasanya marah, tidak, tapi Nabi bijak. Ni panggil dia datang sini. Nabi kata, adakah kau suka kalau ibumu berzina? Kata tak suka. Suka tak kalau anak perempuanmu berzina? Tak suka. Suka tak kalau saudara perempuan kamu berzina? Tak suka. Nabi sebut ibu, saudara dan sebagainya. Suka tak suka. Orang perempuan yang kau berzina itu, boleh jadi itu ibu orang, boleh jadi isteri orang, boleh jadi anak dara orang. Seperti mana kau tak suka berzina, orang ni pun tak suka kalau anak perempuan dia berzina, isteri dia berzina. Tersedak dia tuan-tuan. Maka Nabi tepuk dada dia. Dan sejak hari itu benda yang paling dia benci berzina. Nak cerita tuan-tuan apa? Bijak Nabi menyampaikan, pandai macam mana nak sampaikan, nak sampai pada hati dan menyedarkan orang tu tuan-tuan. Bijak. Kemudian sebagai contoh kisah Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrus yang mengaku dirinya Tuhan yang berkuasa menghidup dan mematikan manusia. Nabi Ibrahim dalam hujahnya meminta raja itu menaikkan matahari dari sebelah barat dan menurunkan ke sebelah timur. Cabaran itu menyebabkan Raja Namrus itu tercengang, malu dan tidak dapat berhujah lagi. Ini cerita dalam Quran, surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu lihat seorang lelaki Namrus yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, kerana Allah telah mengurniakan kepadanya kerajaan. Ulama tafsir sebut ini Namrus, Allah kurniakan kerajaan pada dia, bahawa dia mengaku Tuhan. Dia bukan saja-saja mengaku Tuhan, bukan saja-saja, sebab Namrus ni dia berjaya menakluk seluruh muka bumi. Seluruh muka bumi dalam genggaman dia. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 400 tahun. Orang dulu umur panjang tuan-tuan, panjang-panjang. Nabi Sulaiman, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Jadi Namrus ni umur dia panjang, 400 tahun. Dia kontrol seluruh muka bumi 400 tahun, tak ada orang yang mengalahkan dia. Jadi dia berfikir, mana dia aku ni Tuhan lah. Boleh main idea tu. Jadi dia mengaku dia Tuhan pasal dah kontrol 400 tahun. Dia rule the world 400 tahun. Jadi tuan-tuan, maka dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Tuhan sebenar ni Allah, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Allah, Tuhan yang sebenar-benar ni, dialah yang menghidup dan mematikan. Kata Namrus, qala ana uhyi wa umit. Kalau itu yang hang maksudkan, Tuhan ni menghidup dan mematikan, aku pun boleh. Dia tangkap seorang dia bunuh, seorang lagi dia apa? Dia lepaskan. Ni yang aku bunuh ni aku mematikan, yang aku lepas tu aku menghidupkan. Dia fikir macam tu. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Innallaha sungguhnya Allah Ta'ala ni ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal
minal masyriq fabuhita alladhi kafar. Baik, jadi Nabi Ibrahim kata apa? Allah Taala menegak apa? Menerbitkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib, kau terbitkan daripada barat. Maka terdiam dia tak boleh nak buat. Baik, dia kena cari bijak tuan-tuan. Macam mana point dia? Kadang-kadang kebijaksanaan ni benda yang simple, tapi cara olah tu menjadikan benda kena dengan tempat dia jadi satu benda yang bijak sampai pada seseorang tuan-tuan. Tuan pernah dengar apa? Kalau apa, Marcus Aurelius, pengasas apa? Stoicism, satu falsafah di Empire Rome. Kata-kata dia banyak menarik tuan-tuan. Saya tak pasti Marcus Aurelius ni dia Islam ke tak Islam, wallahu alam. Sebab dia sebelum Nabi Isa AS lagi. Lama dah. Tapi dia punya ungkapan tu hebat. Sebab tu Aristotle, Plato, ada orang anggap boleh jadi dia pun Islam, boleh jadi. Pasal cara pemikiran tuan-tuan. Kata tuan baca pemikiran Aristotle, Plato, hebat tuan-tuan. Bukan hebat sikit, hebat sungguh. Cara dia guna otak dia tu. Hebat. Memang hebat. Kagum tuan-tuan. Sama Stoicism. Tuan-tuan kalau cari buku Stoicism, tuan-tuan pergi YouTube. Kod-kod kata-kata daripada Stoicism tu memang kalau kita dengar boleh merubah cara kita berfikir, cara tentang kehidupan. Itu orang kata hikmah. Marcus Aurelius dia pernah sebut, dia kata Marcus Aurelius ni dia sebut semua orang tahu, dia kata kita akan mati. Semua tahu. Saya tahu, tuan-tuan pun tahu, semua akan mati. Tapi dia kata ini it doesn't matter. Itu tak ada apa pun, tak penting pun. Sebab semua tahu kita akan mati. Saya tahu akan mati, tuan-tuan akan tahu. Tapi isu sebenarnya tak ramai yang tahu bagaimana nak menghidupkan kehidupan dia. Supaya apa? Supaya dia mati nanti mati yang bermakna, bukan mati yang sia-sia. Soal mati bila tu semua orang tahu kita mati. Tapi soalnya bagaimana nak memberi manfaat pada kehidupan. So bila tuan-tuan mati, hidup tuan-tuan mati dengan mati yang penuh manfaat dan kebaikan. Bila kita dengar tu betul juga tu. Kenapa kita banyak buang masa pada benda-benda yang tak ada bermanfaat? Kita tahu kita akan mati. Kenapa kita tak manfaatkan kehidupan kita pada benda yang bermanfaat? Ini kita panggil hikmah tuan-tuan. Bijak tuan-tuan. Baik, kemudian banyak lagi tuan-tuan. Banyak lagi kata-kata ni yang bagi saya hebat. Marcus Aurelius ni dia seorang bukan raja, dia emperor ni hebat lagi. Apa? Orang yang ada empire. Empire ni lebih besar daripada raja. Baik tuan-tuan. Kemudian firman Allah Ta'ala ayat 83 Al-An'am, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumih. Maksudnya itulah keterangan kami yang kami kurniakan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan. Macam nak bagi apa? Nak berdakwah tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak buat. Itu kebijaksanaan. Banyak tuan-tuan kalau kita baca kisah kebijaksanaan Nabi, antaranya tuan-tuan yang paling masyhurnya tuan-tuan, waktu nak jadi perang masa umur Nabi 35 tu. Kan Kaabah dilanda banjir dan Kaabah ni runtuh tuan-tuan, tinggal lagi sikit hampir runtuh semua. Maka dia pun membincang sesama orang kafir Quraisy. Dia pun nak buat lain. Masa ni umur Nabi 35, Nabi belum jadi rasul. Tapi Nabi ni bijak daripada kecil tuan-tuan. Semua Nabi sebelum jadi rasul pun dah bijak dah. Lahir dengan kebijaksanaan. Jadi tuan-tuan, bincang-bincang dia pun pakat kita bagi runtuh, kita bina lain. Tapi dia letak syarat tu, duit ni mesti daripada duit sumber yang halal. Duit riba tak boleh, duit rampasan tak boleh, duit orang perempuan pelacur tak boleh. Tuan-tuan tengok, walaupun dia pun bukan Islam, tapi dia tahu duit yang tak elok tak boleh guna untuk buat ibadah. Dia pun buat. Dah dia pun siap buat Kaabah. Maka dia pun bergaduh, siapa yang nak letak Hajarul Aswad? Sebab orang Arab ni dia satu bangsa yang bangga dengan tok nenek dia. Saya bagi contoh, Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Sebenarnya Umayyah dengan Hashim tu adik-beradik tu. Tapi Bani ni anak cucu Hashim, dia berbangga dengan Hashim. Oh, kami anak cucu Hashim. Padahal Umayyah tu adik-beradik dengan Hashim. Yang Bani Umayyah pula bangga dengan Umayyah. Tapi dia pun ni dah cucu cicit ke bawah. Disebabkan orang Arab ni dia ingat nasab. Kita tak ingat. Orang Arab dia ingat nasab. Aku ni tok aku yang ke-7 Umayyah. Oh, dia bangga sungguh dengan Umayyah tu.
Yang Hashim bangga dengan Hashim pula, padahal Hashim dengan Umayyah tu adik-beradik. Arab punya style. Dan mereka akan cari point apa yang suku kami boleh buat yang suku lain tak boleh buat. Mereka nak berbangga-bangga macam keluarga Nabi. Kenapa sangat dihormati? Kerana Abdul Muttalib dia orang yang kedua jumpa telaga Zamzam kali kedua. Sebab telaga Zamzam tu zaman Nabi Ibrahim memang ada kan Hajar kan dengan Nabi Ismail keluar air Zamzam. Lepas tu tuan-tuan, dah lama selang berapa ribu tahun orang biak Mekah tu tak berpenghuni, orang biak sampai jadi ribut pasir, sampai pasir tu ditutup pergi Zamzam untuk berapa puluh tahun, keratusan tahun pergi Zamzam hilang untuk kali kedua, ditutup pasir. Sampai Tok Wan Nabi Abdul Muttalib dia mimpi di mana tempat pergi air Zamzam, dia pun gali jumpa. Sebab tu keluarga Nabi sangat dihormati sungguh. Sangat pasal apa? Abdul Muttalib yang jumpa pergi Zamzam. Sebab tu sekarang ni masa nak letak Hajarul Aswad tu, depa pakai berebut. Kalau Bani Makhzum yang letak, Bani Makhzum akan dihormat. Oh, inilah suku yang letak Hajarul Aswad. Kalau Bani Adi yang letak, oh keturunan Bani Adi bangga, kami yang letak Hajarul Aswad setelah bina Kaabah. Yang Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Tayyib, macam-macam bani lah tuan-tuan, berebut-rebut. Bani Jumahnya. Jadi hampir jadi perang. Pasal apa? Pasal semua nak letak Hajarul Aswad. Supaya apa? Nanti menjadi kebanggaan anak cucu kami. Bila nak jadi perang tuan-tuan, dah hampir menjadi pertumpahan darah, ada seorang lelaki bijak sikit. Nama dia Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ini bijak sikit. Dia kata macam inilah. Sekarang ni pada kita berperang, bunuh-bunuhan, dia kata kita tengok pintu besar Masjidil Haram ni. Orang yang pertama masuk pintu besar tu, dialah kita serahkan urusan ni pada dia. Dia pun tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Maka dia pun kata itu dia Al-Amin. Dia puji Al-Amin yang sangat sangat amanah. Kami redha dengan keputusan dia. Itulah Al-Amin. Maka dia bagi serah kepada Nabi. Dia bagi tahu kat Nabi macam mana nak buat. Tentu kalau kita tak bijak, kita pun bening betul tak? Macam mana nak buat tu kalau kita tak bijak? Macam mana nak buat tu? Apa peganglah seorang sikit-sikit, memang dah boleh ramai. Apa peganglah seorang sikit tak boleh. Macam mana nak buat? Kalau tak bijak tak boleh selesai. Kalau tak bijak memang boleh jadi perang. Tapi Nabi bijak. Nabi ambil satu kain, Nabi tak fikir lama, tak bijak, memang bijak. Ambil satu kain, Nabi letak Hajarul Aswad kat tengah, hampa pakat-pakat pegang atas hujung tu. Kan kain kan besar kan, orang semua pakat pegang hujung lah. Bawa sampai depan tempat dekat rukun Hajarul Aswad tu, maka Nabi SAW sendiri yang ambil letak. Mereka semua redha. Tidak nak jadi perang tu, bijak. Itu kata bijak sana. Saya bagi contoh tuan-tuan. Contoh yang ini bukan orang tuan-tuan. Orang yang Allah kurniakan hikmah kebijaksanaan. Kita tahu cerita Luqmanul Hakim, tapi saya tak nak sebut Luqmanul Hakim tuan-tuan. Tuan-tuan selalu dengar cerita ni, cerita lain. Abu Nuwas. Abu Nuwas ni dia seorang sufi, seorang ahli falsafah, tapi bijak. Suka buat lawak tuan-tuan, tapi sangat bijak. Abu Nuwas ni antara umat Nabi yang diberikan kebijaksanaan. Pernah orang mengadu ke Abu Nuwas, dua orang perempuan yang berebut anak. Yang perempuan ni kata ni bayi aku, perempuan yang kedua kata tak, ni bayi aku. Berebut menangis-nangis. Jadi tak tahu nak buat apa. Kalau zaman sekarang tak apalah, boleh cek DNA, tapi mahal tuan-tuan, 20,000 lebih kot ke 30,000, mahal nak cek DNA tu. Jadi duduk bergaduh. Masa ni kena bijak. Orang mesti semua pakat tak tahu nak kata siapa tu. Dua-dua perempuan menangis kata tu bayi dia. Abu Nuwas pandai, bijak ni, kata bijak Abu Nuwas. Kubur dia ada di Baghdad, kita boleh pergi tengok. Depan kubur dia dibubuh tembok besar. Depannya pusing, belakang tak ada apa-apa. Saya tak tahu apa maksud Abu Nuwas nak sampaikan tu. Baik. Jadi tuan-tuan, Abu Nuwas ni pandai. Orang mengadu pada dia. Abu Nuwas kata tak apa, esok kita buat keputusan. Esok Abu Nuwas tanya lagi, anak siapa ni? Masing-masing kata anak dia. Ni anak aku. Anak aku, ni aku yang lahirkan. Yang ni pun menangis kata anak dia. Tak tahu juga. Abu Nuwas panggil orang, bawa pedang besar, nak belah dua. Kata disebabkan hampa duduk bergaduh, ni kata anak hang, ni kata anak hang, lalu ni kita belah dua, dapat seorang sebelah. Maka perempuan yang pertama seronok, tak apa,
belah dua pun belah dua, asal aku dapat anak aku. Tapi bini mak yang kedua tak apalah, ambil lah, asalkan anakku hidup. Mana satu mak dia. Nombor dua, itu bijak, itu hikmah. Tak semua dapat tuan-tuan. Abu Nuwas bijak. Ada kes lain tuan-tuan, kes lain di satu kampung tu di Iraq, ada kes kecurian, orang curi. Jadi duk bergaduh, tak tahu siapa yang curi, mengadu kat Abu Nuwas. Ni penduduk kampung ramai ni. Jadi macam mana nak tangkap pencuri tu? Bagi tahu kat Abu Nuwas. Abu Nuwas kata tak apa, panggil semua penduduk kampung. Kemudian Abu Nuwas bagi mereka kayu, semua dapat seorang kayu. Lepas tu dah semua penduduk kampung dapat kayu. Abu Nuwas kata, kayu ni aku dah jampi lah, aku dah baca ayat sekian dan sekian. Sebab dia sufi tuan-tuan, dia sufi, macam ulama sufi lah, ulama tasawuf. Aku dah jampi dah, barang siapa yang esok aku nak semua serahkan balik kayu ni. Barang siapa yang curi, kayu dia akan panjang sejengkai. Yang curi susah hati. Tapi Abu Nuwas ni orang baik tuan-tuan, bukan orang lebih kurang ni. Kalau semayang mutak duduk kedai kopi, lepak kedai janda, orang pun tak percaya. Ni orang yang bagus, sufi, akhlak baik, bijaksana, akhlak pun bagus. Jadi tuan-tuan, esok dia pun pakai serah kayu. Serah. Yang susah hati siapa? Yang curi susah hati. Macam mana nak buat ni? Dia kerat awal-awal sejengkai. Dia kerat awal-awal sejengkai. Nanti temu sejengkai, baik aku kerat sejengkai. Dia ingatkan dia bijak. Dia kerat sejengkai. Sampai-sampai tengok dapat tangkap, dia yang kerat. Dia ingatkan dia bijak. Itu kita kata bijak. Contohnya lain tuan-tuan, banyak Abu Nuwas ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca cerita dia menarik. Cerita orang yang mengadu kat Abu Nuwas, rumah dia yang sempit. Rumah sempit, dia anak ramai, macam-macam. Dia merungut. Abu Nuwas kata, engkau ada bela apa? Aku ada bela apa? Lembu ada sekok, kambing ada sekok, unta ada sekok. Abu Nuwas kata, kalau begitu kau masukkanlah kambing dalam rumahmu. Tapi dia taat tuan-tuan. Ni cara orang taat. Dengar kata Tok Guru. Bila Tok Guru kata dengar, jangan banyak soal. Dia pun bubuh kambing dalam rumah ni. Selang seminggu Abu Nuwas kata, ada kata sebulan. Abu Nuwas kata, bagaimana kehidupanmu? Rumah aku dah lah sempit, buh kambing lagi lah sempit. Dah lah sempit dengan aku, isteri dengan anak-anak, pergi buh kambing lagi lah sempit. Abu Nuwas kata, tak apa, sabar. Ada lembu kan? Buh lembu pula. Tapi nak cerita ni hikmah tuan-tuan, bijak. Tak semua orang dia bijak ni. Dia pun taat, dia pergi buh lembu pula. Bila dia masuk lembu, tunggu sebulan, ada yang kata seminggu. Jadi buh lembu, selang dalam seminggu, sebulan gitu. Abu Nuwas kata, macam mana kehidupan? Hari tu dah lah ada kambing sekok dah sempit, pergi bubuh lembu lagi lah sempit. Tak apa. Ada unta kan? Buh unta pula. Dia pun bubuh unta tuan-tuan. Selang seminggu, sebulan gitu, Abu Nuwas kata, macam mana kehidupanmu? Sempit sangat-sangat lah, dia kata. Dengan kambing, dengan lembu, dengan unta, sempit sangat, tak tahu nak habaq. Tak apa. Keluarkan unta. Selang sebulan ataupun seminggu, Abu Nuwas tanya, macam mana kehidupanmu? Okey sikit. Tidak punya sesak dengan unta tu. Pening ni yang dah buang unta ni rasa lapang sikit dah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, keluarkan lembu pula. Selang sebulan Abu Nuwas tanya, macam mana kehidupan? Lagi okey lah. Dulu ada lembu cukup sempit, susah kami hidup dengan lembu. Ni tinggal kambing sekok, lagi lapang lah rasa. Kalau lagu tu buang kambing pula, keluarkan kambing. Selang sebulan Abu Nuwas jumpa, macam mana kehidupanmu? Rasa lapang lah rumah. Nampak? Kadang-kadang bukan masalah rumah, masalah kau tak erti bersyukur. Jiwa yang masalah, bukan rumah tu sempit, jiwa tu yang sempit. Jiwa tu yang tak pandai hargai nikmat yang ada di depan mata, tak erti. Ni tak kena, tu tak kena, ni tak kena, tu tak kena. Jiwa yang masalah. Itu saya kata hikmah bijak tuan-tuan. Tak semua yang ada lagu tu. Baik, saya habiskan. Seterusnya rasul-rasul itu amat bijak dalam menimbang dan sesuaikan pengajaran mereka dengan paras pengetahuan dan kehajatan umat dan masyarakat pada zamannya.
Oleh yang demikian jelaslah bahawa rasul-rasul itu amat bijaksana dan kebijaksanaannya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun, dan mustahil oleh rasul-rasul itu bodoh dan dungu atau sebagainya. Tak boleh Nabi itu kalau bodoh dan dungu, siapa nak beriman? Orang tengok macam budak bodoh Kalau kan ada orang kita tengok kan, dia sembang-sembang macam bodoh aku tengok. Tak pernah orang kata kat Nabi macam tu. Tak pernah orang kata Nabi Muhammad tu bodoh. Tak. Orang kalau kata pun sekadar nak menyakitkan hati, ada bodoh gila. Tapi kalau betul-betul orang respect, dalam hati dia pun respect Nabi, respect sungguh. Habis tuan-tuan, akan datang kita sambung tu lain-lain sifat keistimewaan Rasul. Sikit je tu, lain-lain sifat keistimewaan Rasul. Cukup sekadar itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.